Terima kasih banyak-banyak Jamilah. Itu dia antara beberapa perkara yang perlu juga kita tahu mengenai situasi banjir yang berlaku di Terengganu dan juga di Kelantan. Jadi perlu juga kalau kita berada di luar Terengganu, kita perlu juga untuk mengikuti perkembangan ini. Terutamanya untuk kita semua, kita boleh ikuti perkembangan dan juga tinjauan cuaca oleh Met Malaysia. Paling mudah kita follow saja Instagram Met Malaysia. Di situ terdapat tinjauan cuaca dan juga ramalan cuaca supaya kita tahu situasi cuaca yang berlaku di Malaysia pada kali ini. Baiklah, sekarang kami nak berkongsi kepada anda, ini merupakan satu program untuk memperkasakan wanita. Kalau kita biasa dengar, kalau panjat gunung, biasa wanita akan ada jugalah aktiviti-aktiviti panjat gunung. Tetapi ini adalah panjat gunung yang sangat istimewa kerana sekumpulan wanita akan menawan Everest Base Camp ataupun EBC melalui program Everest Base Camp Mountaineering di Femina 2022. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini dan juga memperkasakan wanita ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan dua tetamu. Pertama, kita ada Puan Azlina Abdul Aziz, iaitu Presiden Pertubuhan Nadi Sihat. Dan yang kedua, kita ada Datin Sri Dr. Nomi Ashikin Datuk Muhammad Razzi, iaitu penaung kepada program ini. Adakah kedua-duanya akan menawan EBC nanti? InsyaAllah saya akan saya akan pergi. Datin belum lagi lah. InsyaAllah tahun depan nanti bawa saya Datin. Ya, Datin akan menjadi kita punya big supporter. Ya, tapi tahun depan tak apa. Tahun depan boleh buka lagi, bukan saja memperkasakan wanita, bawa lelaki untuk juga menyokong wanita-wanita. Satu cadangan untuk Nadi Sihat lah. Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Azlina. Apakah selain daripada program ini, sebelum kita pergi kepada program ini, apakah sebenarnya Nadi Sihat dan juga apakah program-program untuk memperkasakan wanita di bawah Nadi Sihat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ridwan. Okey, program Everest Base Camp Mountaineering di Femina 2022 ni dirangka khusus untuk wanita, ya, di mana keseluruhan peserta adalah seramai 20 orang dengan latar belakang kerjaya dan umur yang berbeza, bermula daripada 20-an hingga 50-an, dan kita ada pelajar, kita ada pensyarah, kita ada business woman, dan RTM sendiri akan menghantar kru wanita untuk bersama kita untuk membuat liputan di sana lah. Dan kita akan berlepas ke Nepal pada 8 hari bulan 3, 8 bulan 3 ni, dan perjalanan di sana kita akan berjalan sejauh 130 km. 130 km. Pendakiannya sejauh 130 km, dan perjalanannya adalah pendakiannya adalah selama 12 hari. 9 hari mendaki dan 3 hari kita turun. Dan sepanjang perjalanan tu kita akan pengisiannya adalah kita akan berinteraksi dengan masyarakat setempat, di mana kita akan membuat bagi bekalan peralatan alat tulis kepada kanak-kanak di sana. Dan kemuncak program kita adalah kita akan membuat tebaran replika t-shirt terbesar di base camp. T-shirt ni saiz dia 250 XL. 250 XL lah. 250 XL. Saiz saya tu. Tidaklah Datin. Okey. Dan seterusnya, selepas peserta kembali ke Kathmandu, kita dah berhubung dengan kedutaan Malaysia di Nepal, di mana mereka akan membuat sambutan ringkas lah peserta-peserta kita di sana nanti. Dan juga bersama dengan kru RTM akan membuat liputan secara langsung, secara khusus untuk program ini. Datin sebagai penaung program ini, bagaimana Datin melihat aktiviti-aktiviti sebegini, walaupun kecil saiznya 20 wanita, tetapi ia mampu untuk mengangkat suara wanita dan juga memperkasakan wanita? Betul. Saya rasa program-program seperti ini sangat penting. Masa saya membesar dulu, saya dibesarkan dengan cerita macam Snow White, Cinderella dan sebagainya, di mana seorang wanita itu hanya mampu akan mencapai kebahagiaan kalau diselamatkan oleh seorang lelaki. Putera raja lah pada waktu itu. Kan? So now, kita perlu aktiviti-aktiviti di mana kita mengangkat ataupun menjadikan wanita-wanita seperti Puan Azlina ni ikon kepada wanita lain ataupun anak-anak perempuan kita. Sebab kita mesti tunjuk yang wanita juga boleh mampu membuat apa sahaja
Saya tak mengatakan orang lelaki dengan orang perempuan sama. Kita sangat berbeza. Namun begitu masing-masing ada kekuatan tersendiri. Jadi bila kita memartabatkan ataupun kita mengangkat wanita ini dan memastikan yang program-program begini diberikan coverage yang baik, insya-Allah kita akan ada ikon-ikon untuk belia yang wanita. Kalau kita lihat di Kecil TV, ini adalah persediaannya ataupun bagaimana? Bagaimana dengan persediaannya? Okey, persediaannya sebenarnya kita dah bermula seawal tahun 2020 di mana kita punya latihan tertangguh disebabkan oleh pandemik. Dan pada sewaktu pandemik itu kita buat latihan secara online. Dan selepas tu kita mula, bila keadaan dah reda sikit, kita dah mula buat latihan secara maya. Dan kita dah anjurkan di mana kita telah memastikan supaya semua peserta complete 100 km fit challenge. Dia orang kena berlari dalam masa sebulan. Jadi selepas tu bila keadaan dah okey, sekarang ni bermula daripada bulan 11 baru ni kita dah mula membuat pendakian secara fizikal di Cameron Highland, di mana kita telah berkampung di sana selama beberapa hari dan untuk mendedahkan peserta kepada cuaca sejuk. Okey. Dan pada bulan 12 dan bulan 1 baru ni kita telah ke Gunung Kinabalu. Kita ke Gunung Kinabalu untuk kita dedahkan peserta kepada altitude yang tinggi lah. Jadi ke Everest Base Camp, kat sana cuaca dia saya difahamkan semalam negatif 24. Negatif 24. Sebab apa? Everest Base Camp ni dikira istimewa lah dalam pendakian ke Gunung Everest ni. Sebab apa? Biasanya kalau kita dengar orang akan biasa ke ABC. Kan? ABC Annapurna Base Camp. Tapi EBC ini merupakan satu level. Kalau lelaki pun, kawan-kawan saya yang pergi yang pernah mencapai tahap EBC ini memang dikatakan sebagai sukar. Dan saya sangat tertarik untuk melihat 20 wanita ini mampu untuk menawan dan juga membawa nama Malaysia, khususnya sekumpulan wanita Malaysia. Itu yang menarik. Selaku penaung, bagaimana memberi sokongan terhadap program-program sebegini? Datin, saya menyokong semua program yang dibuat dan dengan mencarikan bantuan dengan dana, memberikan liputan dan sebagainya, dan hopefully when we get a lot more attraction, dan mungkin kita akan menjadikan kumpulan ini jauh lebih besar. You're not going to see 20 orang je, mungkin kami next round kita boleh bawa 40 pula. Malah Datin Seri memang menjadi kita punya suntikan semangat. Beliau sentiasa memberi semangat kepada peserta-peserta untuk memastikan kita bersedia di EBC nanti. Mentally and physically. Cuma satu perkara saya tertanya, dalam banyak-banyak gunung di dunia ini, kenapa memilih EBC? EBC adalah puncak tertinggi di the main mountain, maknanya gunung yang tertinggi di dunia adalah Everest. Ada Everest. Cuma kita bermula dengan Everest Base Camp dulu, dan mana tahu insya-Allah bila kita dah betul-betul fit, dah bersedia dengan fizikal dan mental, mana tahu kita boleh membawa negara nama Malaysia ke gunung yang lebih yang seterusnya. Ya betul, yang lebih sukar kan. Insya-Allah. Kalau di Malaysia ini untuk latihan-latihan selain daripada Gunung Kinabalu, apa lagi gunung-gunung yang telah pun ditawan? Dari segi apa perbezaan dari segi kesukarannya? Sebab Gunung Kinabalu kita tahu altitude. Betul. Contoh kalau paling dekat dengan Kuala Lumpur, Gunung Nuang, dari segi tracknya dan juga ada tempat yang sangat mencabar. Seorang agak biasa. Dengan pendakian. Persediaannya bagaimana? Persediaan dari segi dan juga perbezaan setiap gunung yang pernah dilalui sebelum sampai ke EBC. Okey, setiap gunung ada keistimewaannya masing-masing. Kalau di Nadi Sihat, kita memang untuk the beginners, kita akan train mereka dulu dengan gunung-gunung, bukit-bukit yang rendah dulu. Okey. Lepas tu contohnya di Bukit Melawati, lepas tu kita akan ke gunung yang lebih tinggi lah, di Cameron Highland, dan di Gunung Ledang. Gunung Ledang adalah salah satu gunung yang, dan jangan terkejut, di Kuala Lumpur ada satu bukit
macam roller coaster. 7 bukit. Di mana? Di Bukit Melati, Nilai? Di Bukit Sagar. Oh, okey, Bukit Sagar. Kalau berjalan ke dalam sikit ada air terjun. Bunyinya macam senang tapi sebenarnya it's like roller coaster. Salah satu 7 tempat bukit. lokasi waktu saya nak panjat Kinabalu dulu, Bukit Sagar merupakan salah satu lokasi saya berlatih lah. Memang betul dia a bit like roller coaster lah. And Ridwan, masa tu yang you naik yang bukit yang macam tu, dia cukup tak, memadai tak untuk membantu you mendaki Kinabalu? Secara jujurnya dia tidak memadai sebab apa, dia memerlukan attitude training di gunung yang lebih tinggi dan sebagainya, dan itulah yang saya nampak daripada Nadi Sihat. Betul. Telah mempersiapkan wanita. Jadi dari segi keselamatannya pula bagaimana? Mungkin Datin boleh ceritakan sedikit pihak Datin bagaimana memberi sokongan dari segi keselamatan dan juga pihak Nadi Sihat yang memastikan keselamatan peserta-peserta di sana. Datin? Ya, anytime yang kita nak naik ni persediaannya mestilah mempunyai kita pergi ke kursus sendiri naik juga kepada bukit-bukit ataupun gunung-gunung yang ada, sebab tiap-tiap bukit as you say ada challenges yang sangat berbeza. You tak boleh nak samakan your Kinabalu dengan your Everest ataupun even dengan your bukit yang ada di Kuala Lumpur ni. Betul. Berbalik kepada isu tadi Keselamatan. Isu keselamatan tadi, kita memang kita dedahkan peserta-peserta kita kepada informasi-informasi peralatan apa yang sesuai untuk dibawa, kasut yang sesuai, pakaian yang sesuai. Jadi dan dalam masa yang sama pemakanan juga penting untuk beri maklum kepada semua peserta, sebab selera kita di sana dengan penduduk di sana memang sangat berbeza dan kita perlukan tenaga setiap hari. Banyak makan bawang putih di sana. Ya, betul. Jadi saya dah pesan dan bagi saranan kepada semua peserta supaya membawa makanan-makanan yang boleh membangkitkan selera mereka. Jangan tak makan sebab dia memerlukan tenaga. Ya, 100 km. Okey, baiklah, terima kasih. Itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Azlina Abdul Aziz, iaitu Presiden Pertubuhan Nadi Sihat, dan juga Datin Sri Dr. Naomi Ashikin Datuk Muhammad Razi, penaung kepada program, dan saya doakan supaya semua yang akan terlibat untuk mencapai tahap EBC itu selamat dan selamat kembali pulang ke Malaysia dan juga membawa suara wanita, memperkasakan wanita. Terima kasih kedua-duanya.